puasa pada bulan Sya'ban. Yang keenam, puasa pada bulan Sya'ban. Disunatkan juga berpuasa pada kebanyakan hari di bulan Sya'ban, seperti yang diterangkan dalam hadis yang berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Rawahul Bukhari. Kata Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan genap sesuatu bulan melainkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan je yang Nabi kita puasa penuh, puasa. Dan aku tidak melihatnya mengerjakan puasa pada bulan yang lain lebih banyak daripada yang dikerjakan dalam bulan Sya'ban. Jadi hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari. Jadi jelaslah kepada kita bahawa Nabi kita banyak puasa sunat pada bulan Sya'ban, kebanyakan harinya. Itu maksud dia. Aisyah kata yang dia sempurna sebulan Ramadan, tetapi aksar, maknanya banyak hari dia puasa sunat bulan Sya'ban. Sebab tu juga Aisyah kata dia berqada puasa Ramadan dia di bulan Sya'ban, kerana Nabi kita berpuasa, dia puasa sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Hadis ini menerangkan setakat mana mulianya bulan Sya'ban, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa pada hampir keseluruhan bulan ini berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Apa sebab? Apa sebab Nabi kita berpuasa dalam bulan ini? Tengok dalam hadis yang akan datang itu, iaitu hadis 59, hadis Usamah bin Zaid. Kita akan baca sekejap lagi. Jadi itu dia panggil illah hadiahnya sama dengan illah Nabi kita puasa pada hari Isnin dan hari Khamis, yang menjadi tempat diangkatkan laporan mingguan kepada Rabbil Alamin. Di bulan Sya'ban juga, tengok hadis 59 itu, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Rabbil Alamin wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Nabi kata diangkatkan amalan pada bulan Sya'ban, dan aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Jadi cerita Sya'ban ni sama dengan cerita puasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Timbul lagi soalan cerita tentang puasa selepas setengah Sya'ban. Jadi setengah Sya'ban macam mana nak buat? Dalam pada itu terdapat hadis yang melarang berpuasa selepas 15 Sya'ban. Maknanya kalau kita tak puasa lagi sunat lepas 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, semangat weh, berasa nak puasa pula, boleh ke tak boleh? Tengok ni hadis yang ke-57. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasumu. Artinya apabila tinggal setengah bulan daripada bulan Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Jadi larangan berpuasa di sini telah dibincang panjang oleh para ulama. Tengok di bawah ni hadis riwayat Tirmizi. Dan Imam Ahmad, sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Waqtalafal ulama fi sihhati. Jadi ulama berbeza pandangan tentang menerimanya. Ada yang mengatakan tidak kuat. Wa takallama fihi man huwa akbaru min haula. Jadi ada yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Ulama-ulama besar di kalangan ulama hadis. Kalau kita nak baca dalam senarai ini panjang, tapi kita tengok apa pandangan mereka. Menurut huraian ulama, puasa yang dilarang yang tersebut dalam hadis ini ialah puasa sunat yang tidak bersebab. Maknanya nak puasa, nak puasa. Tetapi kalau orang itu sudah lazim mengerjakan puasa-puasa sunat yang tertentu, seperti sebahagian daripada pakcik-makcik kita ni, kan dia puasa sunat Isnin Khamis, itu boleh teruskan. Seperti puasa hari Isnin dan hari Khamis, atau dia mengerjakan puasa wajib seperti puasa qada,
atau puasa nazar atau kafarah, maka itu tidak dilarang, tidak larangan. Bahkan sebahagian ulama mengatakan larangan di sini bukan haram tapi makruh. Sebagian ulama mengatakan tidak makruh, karena hadis ini menyebabkan hadis khilaf di kalangan ulama, terima tak terima. Baik, kalau kita kata terima boleh ke tak boleh, jawabnya boleh kita berpuasa. Yang tak bolehnya hadis yang berikut. Hakikat ini diterangkan dalam hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum zalikal yaum, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya janganlah seorang daripada kamu mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ini larangan puasa pada hari syak, itu memang tak boleh. Kecuali dia orang yang lazim mengerjakan puasa yang dibiasakannya, maka hendaklah dia mengerjakannya puasa pada hari itu. Jadi orang yang biasa-biasa puasa boleh teruskan. Orang yang baru nak mula tak boleh. Jadi itu selepas tengah Syaban pun ada khilaf, tapi sehari 2 hari itu memang dilarang kuat. Kata kesimpulan kitanya, berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala, qala jumhur ulama. Ibnu Hajar ni ulama besar hadis, nisbah dianya kepada mazhab Syafi'i, kita juga. Yajuzu shaumu tatawu'an ba'da nisfi min Sya'ban. Jumhur, majoriti ulama mengatakan harus berpuasa sunat selepas tengah Syaban. Wa dha'aful hadis al-warida fihi. Mereka mengatakan hadis larangan itu tidak kuat. Hadis larangan itu tidak kuat. Maka kita mengatakan larangan ya betul-betul larangnya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, itu dilarang. Wallahu alam, itu perbincangan tentang larangan puasa selepas tengah Syaban. Jangan keliru dah situ. Kita pun tak payah duk tunjuk warak sangat lah. Awal Syaban tak puasa, tengah-tengah hujung baru nak puasa. Jadi khilaf ulama tu kuat, jadi tak perlulah kita mula ketika itu. Kalau orang yang dah mula dah, teruskanlah. Perbincangan kita yang terakhir, keistimewaan bulan Syaban. Kelebihan bulan Syaban makin bertambah jelas apabila dikenang bahawa banyak peristiwa yang besar berlaku dalamnya. Salah satunya yang menyebabkan baginda memperbanyakkan puasanya dalam bulan yang mulia itu diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis 59, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah lam araka tasum min syahri minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban qal zaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Jadi Nabi kata apa? Usamah kata, aku bertanya tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya tidak melihat Tuhan berpuasa pada mana-mana bulan seperti puasa yang Tuhan lakukan, puasa sunat yang Tuhan lakukan dalam bulan Rajab, bulan Syaban, maaf, dalam bulan Syaban. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaka syahrun yaghfulun nas, yaghful an-nas baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Syaban itu yang letaknya di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan tidak begitu disedari oleh kebanyakan orang. Jadi ramai orang tak teringat ke dia. Sebab apa? Bulan Rajab bulan haram, orang besarkan dia. Bulan Ramadan memang Ramadan dibesarkan bulan, tapi Syaban duduk tengah, jadi orang pun terlupa ke dia. Nabi kata, padahal dia satu bulan yang mulia, kerana padanya segala amal diangkat kepada Rabbil Alamin. Aku pula suka supaya amalku diangkat ke hadrat ilahi semasa aku sedang berpuasa. Jadi Nabi kita ulang sekali lagi, dia suka angkat amalan itu dalam keadaan dia berpuasa. Hadis ini riwayat Imam An-Nasai dan lain-lain lagi dengan sanadnya yang hasan. Ada mengatakan sanad yang sahih. Alhamdulillah, hadis ini riwayat Imam Ahmad sekali. Jadi Nabi kita jelas kelebihan puasa pada bulan Syaban kerana yang tersebut.